7.1 adalah tentang latar belakang idea untuk membentuk negara yang merdeka. Pada tahun 1938, Kesatuan Melayu Muda ataupun KMM pimpinan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya dengan menyatukan bangsa dan dunia Melayu. 1945, PKMM atau Parti Kebangsaan Melayu Malaya pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ishaq Haji Muhammad dan Ahmad Bestamam ditubuhkan untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain. Mereka mencipta satu slogan namanya Merdeka. Pada tahun 1946 pula, ada 6 pertubuhan ditubuhkan. Salah satunya ialah API ataupun Angkatan Pemuda Insaf, dipimpin oleh Ahmad Bestamam dan memperjuangkan idea negara merdeka dengan slogan Merdeka dengan Darah. Tetapi pertubuhan ini diharamkan sebab bersifat radikal. Kedua, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri seperti yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941. Pergerakan Pemuda Melayu PPM di Sarawak menubuhkan Rukun 13 untuk membunuh Governor, pegawai British dan Datuk Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Ini membuktikan yang PPM memang sangat benci kepada kolonial. Keempat, UMNO, United Malays National Organisation, yang dipimpin oleh Datuk On Jaafar dengan slogan Hidup Melayu, ditubuhkan untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Pertubuhan ini juga terlibat dalam menentang Malayan Union. Kelima, di Sabah, wujud Pertubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Pertubuhan ini dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gun agar Sabah dimerdekakan oleh British. Terakhir, MIC ataupun Malayan Indian Congress diasaskan oleh John TV untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Pada tahun 1947 pula, Hizbul Muslimin ditubuhkan dengan tujuan mewujudkan tanah Melayu yang merdeka sebagai negara Islam. Tapi pertubuhan ini diharamkan atas sebab asas perjuangan yang tidak disenangi oleh pihak British. Malayan Chinese Association pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock berusaha untuk menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan kaum di tanah Melayu. 1951, dua pertubuhan muncul, iaitu PAS, Parti Islam Setanah Melayu, dan IMP, Independence of Malayan Party. PAS yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ingin satu negara dan bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu. IMP pula dipimpin oleh Datuk On Jaafar melaksanakan idea tanah Melayu untuk Melayan. Selepas 1949, pemikiran Datuk On Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan kerana tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain. Dalam 7.2 ini, saya akan menerangkan tentang penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun dalam bahasa Inggeris Communities Liaison Committee (CLC). CLC dibentuk untuk mengkaji hubungan antara kaum secara mendalam. Selain itu, ia juga membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial serta mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk. Antara anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum adalah terdiri daripada penasihat, iaitu Malcolm McDonald, iaitu Governor General British di Asia Tenggara. Pengerusi EEC Turai Singham, wakil orang Zealand. Wakil daripada orang Melayu pula ialah Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Muhammad Salih Hakim, Dr. Mustafa Osman dan Zainal Abidin Haji Abbas. Wakil dari China pula ialah Tan Cheng Lock, Li Tiangkeng, Si Sitan dan Yong Sok Lin. Ahli lain dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum ialah Roland Bradel, L. R. Doraisamy, Dr. J. S. Gunting. Peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum adalah untuk menyelesaikan pelbagai isu yang timbul. Antaranya ialah isu politik. Isu politik ialah mereka ingin berkerajaan sendiri. Peranan CLC adalah untuk mencadangkan pilihan raya
secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Isu kedua ialah kedudukan istimewa orang Melayu, iaitu orang Melayu ingin menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai perantau asal rantau alam Melayu. CLC bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa. Isu dalam kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Peranan CLC adalah untuk mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Isu keempat, kewarganegaraan bukan Melayu. Orang Melayu tegas terhadap pemberian syarat kewarganegaraan terhadap kaum bukan Melayu. Peranan CLC adalah untuk bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Isu terakhir yaitu dalam isu pendidikan. Sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, penggunaan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetaraan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Oke, itu saja.